Halo, selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Penny. Hari ini saya nak berkongsi tentang macam mana kita nak menggunakan satu aplikasi untuk mengadakan kelas online dengan pelajar kita, iaitu aplikasi Zoom. So, first step, apa yang kita boleh buat adalah kita pergi kepada google.com, kita type Zoom meeting dan kita tekan download. Kita downloadkan aplikasi ini. So, bila kita klik, dia akan download dan kita cuba install dalam laptop kita. Selepas kita install, dia akan keluarkan paparan seperti ini. Maka, kalau kita belum ada account atau kita first time guna ini, kita boleh sign up free. Bila kita sign up free, apa yang akan nampak adalah Zoom akan minta kita masukkan email, sama ada email private sendiri ataupun email KPM yang telah diberikan untuk kita. So, bila kita follow step untuk sign up, maka kita boleh aktifkan akaun tersebut. Katakan saya dah ada akaun, so saya masukkan akaun saya dan password dan saya sign in. Okey, so selepas kita dah sign in, tujuan dia adalah kita nak mengadakan kelas dengan pelajar kita. So, biasanya kita tak akan guna new meeting. Sebab new meeting ini, bila kita tekan, dia terus start dengan live meeting secara serta-merta. Tetapi, selalunya kita akan adakan kelas dengan memberitahu pelajar bahawa kita akan jadualkan dulu pukul berapa, hari bila akan adakan kelas. So, kita akan tekan schedule. Masukkan topik yang saya nak ajar, 4.3, haba, pendam, tentu. Dan saya nak adakan kelas pada hari esok pada pukul 9.30 pagi. AM. Baik. Untuk duration, biasanya untuk yang free version, setiap session adalah 40 minit. Okay. Kecuali kalau cikgu dah bayar, dah upgrade menjadi pro. Tetapi saya dengar kata, mungkin kalau kita guna MOE punya account, kita mungkin boleh dapat unlimited. Setakat ini saya belum cuba. Mungkin cikgu boleh cuba juga. Sama ada kita boleh guna unlimited time. Tapi kalaupun, walaupun kita gunakan private email, kita masih boleh sambungkan kelas yang melebihi 1 jam. Contohnya, lepas 40 minit dah habis, kita boleh minta pelajar kita masuk semula. So, time zone saya letakkan Kuala Lumpur. So, ini adalah personal meeting ID saya. Setiap kali saya akan minta pelajar masukkan nombor ID ini supaya pada pukul contohnya 9.30 pagi esok mereka terus key in ID ini, so mereka boleh terus masukkan meeting kita. Okey. Yang lain kita cuma follow saja dan kita schedule. Okey. So untuk paparan ini kita boleh copy to clipboard dan seterusnya kita share kepada pelajar kita melalui WhatsApp ataupun Google Classroom dan sebagainya. Pelajar hanya perlu copy pastekan ID ini ke dalam kod Zoom. Okey, seterusnya biasanya kalau kita dah jadualkan, kita akan tunggu hari esok. Untuk hari esok, dekat sini dia akan paparkan bila adakan meeting sebagai reminder. Okey, katakan kalau saya nak startkan meeting awal. Saya tak mau start hari esok, saya mau startkan hari ini. So, apa yang saya boleh buat adalah saya pilihkan meeting saya untuk yang ini, saya terus tekan start. Okey. Saya tekan start. Dan ingat, cikgu kena tekan join with computer audio. Besarkan, enter full screen. Okey, step pertama adalah cikgu kena pastikan sebelah kiri kita kena onkan kita punya speaker. Kalau kita tak on, pelajar tak akan dengar. Dan kita juga perlu ingatkan pelajar supaya mereka selalu pastikan speaker ini telah on. Dia akan keluarkan satu
panggil call via device audio. So pelajar kena tekan supaya mereka dapat dengar kita punya suara. Dan kalau kita tak nak tunjukkan muka kita, kita boleh stop video supaya mereka tak akan nampak muka saya. Okey, seterusnya, kalau pelajar dah masuk, kita akan nampak dekat sini ada nombor bilangan partisipan. 2, 3, 4, 10 dan sebagainya. Okey, untuk seterusnya, apa yang kita kena buat adalah kita kena manage participants sebab kita takut pelajar mungkin lupa offkan mereka punya mic. Jadi apa yang kita boleh buat sebagai host, kita terus tekan dan kalau kita ada banyak pelajar, kita terus mutekan semua. Okey, ada dua condition. Kalau kita ingin memberikan pengajaran dengan senyap sepanjang PTPC, kita tak mahu pelajar keluarkan apa suara pun, kita terus antikan ini supaya mereka tak dapat cakap apa-apa. Tapi kalau kita mahu pelajar, boleh unmutekan sendiri. Kalau mereka nak tanya, kita boleh tikkan supaya walaupun mereka dah mutekan speaker, tetapi kalau mereka nak tanya soalan, mereka boleh unmutekan speaker sendiri. Okey, seterusnya dekat button sini adalah chat. So, kita boleh minta respon daripada pelajar. Mungkin kadang-kadang kita dah cakap banyak lama tapi pelajar tak bagi respons. So, kita selalu boleh check. Hi everyone. Boleh dengar? Cikgu tak? Okay. So, ini adalah satu conversation chat log. Dan cikgu nampak sini ada button recording. So sebenarnya biasanya sebelum kita start, kalau kita nak berakal untuk simpanan, kita boleh tekan record. Okay, kita boleh tekan record supaya kita boleh simpan untuk pelajar yang tidak hadir dalam kelas online hari ini. Okay, kalau kita mau pause, kita boleh pause. Dan kita mau stop, boleh stop je. Okay, so the recorded file will be converted to MP4 when the meeting ends. So lepas ini, dia akan terus save dalam satu file MP4 sebagai video. Okey, seterusnya, kita nak berkongsi nota PowerPoint, kita nak kongsi latihan, nak tunjuk macam mana buat sebagainya. Okey, so apa yang kita nak buat adalah share screen. Kita tekan share screen. Okey, katakan saya mahu tunjukkan slide ini, PowerPoint. Okey, cikgu kena buka dulu dan saya nak sharekan muatan hal tertentu. Okey, slide ini. Dan selepas itu, saya buka full screen. Okey, kebaikannya adalah sebenarnya kalau kita guna Zoom, kita boleh tulis dekat screen. Okey, kalau kita cuba tengok ke atas, dia ada satu function called annotate. Bila kita tekan ni, okay, dia ada function-function seperti pen. Contohnya saya nak lukis. Okey, saya nak lukis, saya tukar warna, contohnya saya nak lukis. Okey, apa maksud muatan? Muatan maksudnya ruang. Okey, so tertentu maksudnya spesifik. Okey, saya boleh tulis dengan menggunakan pen. Okey, tapi malangnya kalau kita guna mouse mungkin tulisan kita tak akan cantik. Okey, kalau ada cikgu yang ada pen, touchscreen, mungkin tulis dengan lebih cantik. Selain itu kita boleh guna teks juga. Contohnya kita mau type 4.2. Apakah masuk muatan apa tentu, kita boleh adjustkan size dia, boleh gerak ke mana-mana, dan sebagainya. So ini adalah function-function dia. Kalau kita tulis salah, kita boleh padam saja. Padam, ataupun kita boleh tunjukkan pointer. So function-function ini cikgu boleh cuba explore. Kalau kita tak mahu lukisan ini, kita boleh clearkan dengan clear all drawings. Clear all drawings. Dan kita boleh sambungkan pengajaran kita. Kalau katakan saya tak mahu share ini, saya mahu share benda baru, saya boleh stop share ataupun saya tekan new share. Katakan sekarang saya nak pergi kepada tutorial. Saya buka saya punya Word. Saya onkan. Jadi saya boleh
buatkan exercise secara perbincangan dengan pelajar. Okay, contohnya saya tunjuk ajar. So M adalah berapa, like this, and then theta berapa, and then Q sama dengan MC theta. Okay, saya boleh tunjukkan working atau tulisan saya pada skrin ini. Okay, jadi ini adalah kebaikan bila kita menggunakan Zoom. Kalau saya tak mahu, saya klikkan all drawings, okay, dan sebagainya. Jadi, kalau saya tak mahu share, saya stopkan share dan kembali kepada saya punya muka. Oleh itu, saya berharap video ini dapat membantu cikgu supaya anda boleh mengadakan kelas online dengan pelajar secara lebih ceria dan lebih berinteraksi. Itu sahaja daripada hari ini. Terima kasih dan sila like-kan video saya.